Selamat pagi semua. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang topik sumbangan bidang astronomi. Apakah maksud astronomi? Astronomi berasal dari perkataan Yunani dan dikenali sebagai ilmu falak, iaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian terhadap kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Terdapat banyak sumbangan tamadun Islam dalam bidang astronomi. Salah satu ialah orang Islam telah menterjemah banyak karya-karya Yunani kepada bahasa Arab. Selain karya-karya Yunani, mereka juga menterjemah karya-karya astronomi dari Parsi, Syria, dan India. Di samping itu, orang Islam telah melakukan banyak pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam karya yang diterjemah. Hal ini dibuktikan pada tahun 1935 apabila The International Astronomical Union telah menama formasi gunung-gunung yang terhadap di bulan menggunakan nama tokoh astronomi Islam. Contoh tokoh-tokoh ialah Al-Mamun, Al-Fagami, Al-Batani, Al-Sufi, Al-Haytham, Al-Zakari, dan Al-Biruji. Seterusnya, sumbangan kreatif yang direka cipta oleh ahli astronomi pada zaman kegemilangan tamadun Islam dapat dilihat dengan jelas seperti astrolab, rubung mujayyab dan balai-balai cerap di seluruh dunia. Balai-balai cerap tersebut dilengkapi berbagai peralatan astronomi, antaranya termasuklah astrolab yang berfungsi sebagai pengukuran jarak antara sesuatu bintang diukur, pengukuran paksi bumi dan ras bumi, dan alat yang boleh digunakan untuk mengira latitude matahari dan bintang-bintang di galaksi. Hasil pembinaan balai cerap juga dapat membantukan kajian bagi menentu arah kiblat yang tepat tanpa mengirakan lokasi pengajian di dunia, termasuklah di Malaysia. Terdapat 6 tokoh-tokoh astronomi Islam yang banyak menyumbang dalam bidang astronomi. Salah satu tokoh yang menyumbang dalam bidang astronomi merupakan Al-Batani. Beliau telah memperkenalkan ilmu trigonometri safra ke dalam ilmu falak yang digunakan sehingga hari ini. Beliau juga membuat hitungan mengenai tempoh masa bagi 1 tahun sebagai 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat. Seterusnya, Al-Khawarizmi juga merupakan salah satu tokoh yang menyumbang dalam bidang astronomi. Beliau telah memberikan sumbangan yang amat bermakna di dalam bidang astronomi. Beliaulah juga yang bertanggungjawab mencipta Safihah sebagai penyempurnaan kepada alat astrolab yang dicipta oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Fazari. Ali bin Abdurrahman atau dikenali sebagai Ibnu Yunus menerbitkan satu jadual yang sangat berguna mengenai pengiraan waktu berdasarkan matahari seperti mengikut satu artikel yang bertajuk Ibnu Yunus Very Useful Tables for Reckoning Time by the Sun. Beliau juga telah melaksanakan hampir 100 cerapan gerhana matahari dan bulan serta ijtima planet. Beliau melakukan cerapan sedemikian bagi menyemak data parameter planetary yang disediakan oleh ahli falak Yahya bin Abi Mansur. Selain itu, Nasiruddin Al-Tusi merupakan ahli astronomi dinasti Bani Umayyah yang terakhir. Beliau berkhidmat sebagai penggarah di Pusat Kanji Bintang Umayyah yang dibina oleh Hulagu Khan. Di sinilah beliau menyusun jadual astronomi yang diberi nama Al-Zik Al-Ikhani yang dikatakan sebagai tandang penghormatan beliau kepada Hulagu Khan. Tambahan pula, Ibn al-Zawjiyali yang mahir dalam menentukan gerhana matahari telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara bulan dan bumi dan antara bintang-bintang dan matahari. Umat Islam juga berjaya mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Dengan ini, kegiatan perdagangan dan pelayari telah berkembang dengan pesat. Al-Batanus merupakan tokoh yang terakhir. Beliau telah menggariskan dengan cukup teliti mengenai pusingan tahun dan musim, kanda perendaran matahari, dan menggariskan lintah buru
di garisan khatulistiwa. Beliau juga mempunyai penyelidikan yang teliti dalam gerhana matahari, bulan, dan pergerakannya. Beliau merupakan orang pertama menggunakan cosine dan garis sedang dalam segitiga, dan sudut juga penggunaan labang dan trigonometri ke barat. Itu saja dari kumpulan kita. Sekian, terima kasih.